Ya, ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, jangan marah kan. Tajuk ni agak kasar je lah. Nabi SAW pernah bersabda, hak ni tak ada dalam kitab saya. Tak ada kena-mengena dengan tajuk ni. Baginda bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin." Apabila Allah arada kita terjemah berkehendak. Kita terjemah dalam bahasa mudah, apabila Allah nak dengan satu-satu manusia ni. Allah berkenan dengan manusia ni. Allah nak bagi petunjuk kat manusia ni. Allah nak bagi redha dia pada manusia ni. Allah nak bagi syurga pada dia. Baginda bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin." Bila Allah nak manusia ni, ista'malah, Allah gunakan dia. Allah gunakan dia. Sahabat-sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kaifa ista'malah?" Macam mana cara Tuhan gunakan manusia ni? Baginda bersabda, "Ay yuwaffiqahu li'amalil khair." Cara Tuhan nak gunakan satu-satu manusia yang dia berkenan, Allah kata Allah akan bagi dia kemudahan. Yuwaffiq, Allah bagi kat dia kemudahan untuk buat amal baik. Dia boleh buat amal soleh. Orang lain kalau tak boleh sembahyang jemaah, dia boleh mari sembahyang jemaah. Tuhan mudahkan hidup dia, dia boleh mari sembahyang jemaah. Orang lain tak boleh mengaji, dia boleh mengaji. Orang lain tak boleh menuntut ilmu, dia boleh menuntut ilmu. Orang lain tak ada duit nak bagi sedekah merata tempat, Tuhan bagi kat dia kemudahan, dia boleh sedekah tu. Itu tanda Tuhan sedang gunakan dia. Bila Tuhan gunakan dia, tu tanda Tuhan nak bagi redha-Nya pada manusia. Soalan dia sekalian, cuba cek diri kita tengok. Agak-agak daripada bangun tidur sampai tidur malam sekalian, agak-agak Tuhan gunakan kita ataupun tidak? Takut-takut, minta maaf ni kasar segala bunyi sekalian. Takut-takut start daripada bangun tidur sampai tidur balik, Tuhan tak gunakan kita sikit pun sekalian. Tuhan bagi kita hanyut. Orang lain bangun boleh sembahyang tahajud, kita tak boleh. Orang lain bangun boleh berjalan kaki pergi ke masjid sembahyang subuh, kita tak bangun. Orang lain keluar pergi kerja ustaz, bagi khidmat pada masyarakat, bagi ilmu pada masyarakat, kita keluar pergi kerja juga. Tapi niat dalam hati kita, niat di akal kita ni, kita fikir nak cari duit, apa nak makan. Orang lain waktu rehat tengah hari boleh pederah pergi sembahyang di masjid, nak ambil pahala solat berjemaah di masjid, kita tak boleh lah. Kita makan. Satu sampai kedua, makan. Orang lain dapat sembahyang jemaah, kita sembahyang seorang-seorang. Tak boleh. Orang lain balik dalam keadaan boleh buat 2-3 pekerjaan ustaz. Ada yang balik boleh mengaji, ada yang balik boleh buat satu-satu amalan. Kita sangkut dalam jam hari-hari. Kira sejam tu habis masa dalam jam ustaz. Bukan kita nak salahkan orang yang terlibat dalam jam ustaz, tapi kita nak sebut Allah tak bagi kemudahan tu pada kita. Orang lain boleh pukul 7 bersiap nak main sembahyang, kita duduk layan rindu awak 200%. Nampak? Tuhan tak bagi. Semalam saya duduk mengajak di Taman Angsana sekalian. Kita mengaji tentang Muhammad bin Sirin. Allahu Akbar. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, yang mana ketika mana dia muda, dia pernah belajar dengan 30 orang sahabat. Seorang pakar mentakwil mimpi. Pakar takwil mimpi. Sehingga dalam kitab ada disebutkan Muhammad bin Sirin itu, maklumat tu sekalian, dia berjalan dalam pasar, buat duduk dalam pekan ni, dalam market tu lah, duduk bersih pompang. Tapi waktu dia masuk dalam pasar, semua pakat berhenti bersembang, semua pakat sebut la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Semua berhenti zikir dia, sebab nampak dia. Bukan dia suruh sekalian, tu batang tubuh dia membuatkan manusia ingat pada Tuhan. Yang kata Muhammad bin Sirin lah, seorang manusia yang cukup hebat ketika mana mentakwil mimpi. Kalau ayah nak satu cerita, kita boleh kongsi sikit cerita ni sekalian. Nak cerita kata Tuhan sedang gunakan dia ni. Satu kelebihan Muhammad bin Sirin, dia boleh mentakwil mimpi. Antara ulama yang jumpa dia untuk takwil mimpi, Imam Malik pernah jumpa, Imam Abu Hanifah pernah jumpa. Imam Malik mimpi jumpa malaikat maut, saja cerita nak kek dengan Allah gunakan dia ni sekalian. Malaikat Imam Malik mimpi jumpa malaikat maut, tanya malaikat maut, "Hai malaikat maut, aku ni nak mati bila?" Malaikat maut tunjuk macam tu. Tunjuk macam tu. Imam Malik celik sekalian, susah hati. 5 tu 5 apa? 5 minit kah? 5 hari kah? 5 minggu kah? 5 tahun lagi kah? Susah hati. Jumpa Muhammad bin Sirin.
pakar takwil mimpi. Dia dah jumpa Muhammad bin Sirin mengatakan 5 yang ditunjuk oleh malaikat maut tersebut membawa maksud 5 ayat akhir surah Luqman. 5 yang malaikat maut tunjuk pada kamu tu wahai Imam Malik, 5 ayat akhir surah Luqman. Kan di akhir surah Luqman antara ayat yang Allah sebut, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu di bumi mana kamu nak mati nanti. Malaikat nak bagi tahu, kamu tanya pasal mati, aku nak jawab pun tak tahu. Nampak tak? Siapa yang takwilkan mimpi tersebut? Muhammad bin Sirin. Imam Abu Hanifah mari jumpa Imam Sirin, Ibnu Sirin. Wahai Muhammad bin Sirin, aku mimpi jumpa korek kubur Nabi SAW, ambil rangka Nabi SAW, dekat ke dada aku. Susah hati Imam Abu Hanifah, mimpi pelik macam tu. Bila jumpa Muhammad bin Sirin takwil mimpi tersebut. Dia kata tidak patut ma yang bagi li ahadin fi hadza zaman, fi haziz zaman, tidak patut bagi mana manusia yang hidup pada zaman ni mimpi dengan mimpi seumpama tu. Tak patut bagi manusia mimpi macam tu. Dia kata in sadaqtar ru'ya, kalau betul kamu mimpi macam tu, la tuhyi sunnatan nabiyyik, kamu akan jadi manusia yang periduk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu takwil mimpi, itu huraian mimpi Muhammad bin Sirin. Rupanya sungguh tu lah. Lepas tu Imam Abu Hanifah jadi seorang manusia yang mengasaskan mazhab Hanafi. Paklah Allah sedang gunakan Muhammad bin Sirin. Orang semua dapat manfaat daripada dia. Sebab itu malam ni kita nak minta ayah-ayah balik sekejap lagi sebelum nak tidur, fikir tengok. Kita daripada bangun tidur sampai tidur balik, Allah guna tak kita ni untuk buat benda baik? Kalau guna Ustaz, alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada Tuhan. Tapi rasa Tuhan tak guna Ustaz, kami buat ikut suka kami Ustaz. Kerja yang kami buat tu bukan ibadah sebab lah. Tak bagi manfaat pun kepada orang Ustaz. Kita nak minta orang macam ni hati-hati. Faham kan? Assalamualaikum. Ada. Tengok senyap je nampak gaya dia. Nah, kita minta balik fikir tengok Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan ambil pengajaran.